Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Syamsidah binti Zainur yang merupakan wakil guru yang mengajar pada petang Isnin ini bagi subjek sirah di bawah tajuk Isra' dan Mi'raj. Baiklah, sebelum itu, apa khabar anak-anak semua? Diharap anak-anak berada dalam keadaan sihat hendaknya. Kita terus kepada tajuk kita iaitu Isra' dan Mi'raj. Apakah makna Isra'? Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj ialah naik ke alam tinggi dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Mula-mula berlaku Isra', iaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik sedikit berlakunya Mi'raj, iaitu dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Bilakah berlaku Isra' Mi'raj ini? Isra' Mi'raj ini berlaku setelah Nabi SAW menempuh tahun duka cita pada tahun ke-10 kenabian. Mengapa pula dikenali sebagai tahun duka cita? Dikenali tahun duka cita kerana pada waktu ini Nabi kehilangan dua orang insan yang paling dekat dengan Nabi dan dua orang insan yang paling Nabi sayangi, iaitu isterinya Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Kedua-dua mereka ini adalah insan yang menjadi tulang belakang kepada Nabi SAW dalam perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Kemudian Nabi diuji lagi apabila baginda telah dihalau penduduk Taif, diherdik dan dilontar dengan batu oleh budak-budak nakal sehingga baginda tercedera. Dalam suasana yang sedih, dalam suasana yang berduka cita, datang pula Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa khabar gembira dari Allah bagi mengiringi baginda untuk Isra' dan Mi'raj. Sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, Nabi pula didatangi oleh Malaikat Jibril yang ini datang dengan tujuan membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Kemudian pula dimasukkan pula dengan iman dan hikmah ke dalam dada Nabi. Kejadian ini berlaku pada malam 27 Rajab bersamaan 126 Masihi. Kemudian, sewaktu perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi telah menaiki binatang yang dikenali sebagai burak. Apa itu burak? Burak ialah seekor binatang berwarna putih yang tinggi, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada baral. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Baginda diiringi Malaikat Jibril menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian, semasa berlakunya Isra' juga, Nabi Muhammad SAW berhenti di beberapa tempat. Antaranya yang pertama, ladang kurma yang subur. Yang kedua, satu tempat yang bernama Madian. Yang ketiga, suatu tempat yang bernama Tursina. Dan yang keempat, suatu tempat yang bernama Baitul Laham. Menurut Jibril alaihissalam menjelaskan bahawa nama tempat ini adalah Yathrib atau juga dikenali dengan Tayyibah. Kemudian Madian adalah tempat Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari buruan Fir'aun. Tempat seterusnya adalah Tursina
yang mana Tur Sina ini adalah tempat Nabi Musa AS bercakap-cakap dengan Allah. Tempat yang terakhir adalah bernama Baitul Laham, yang mana tempat ini adalah tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Selain itu, baginda juga diperlihatkan dengan beberapa peristiwa yang menakjubkan. Ada dua peristiwa yang menakjubkan. Peristiwa yang pertama adalah kaum bercucuk tanam dan menuai. Peristiwa kedua yang menakjubkan adalah baginda Rasulullah SAW mencium bau yang sangat harum. Menurut Jibril AS, kaum bercucuk tanam dan menuai adalah balasan orang yang membelanjakan hartanya kepada jalan kebaikan dengan ikhlas. Manakala baginda mencium bau yang sangat harum adalah menerangkan bahawa itu adalah kubur Masyitah dan keluarganya. Mereka dibunuh oleh Fir'aun kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Buat info anak-anak, Masyitah ialah tukang sikat rambut anak Fir'aun, iaitu anak perempuan Fir'aun. Baiklah, tajuk Isra' Mi'raj pada kali ini merangkumi tentang pengertian Isra' dan Mi'raj, sebab-sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dan yang ketiga adalah peristiwa sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Pada minggu hadapan, kita akan belajar, Ustazah akan menceritakan keadaan atau peristiwa Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Diharap pelajaran pada hari ini difahami oleh anak-anak dan diharap pembelajaran pada hari ini dapat diulang kaji di rumah masing-masing. Semoga anak-anak dalam keadaan sihat walafiat dan Ramadan pada kali ini supaya menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kullun am wa antum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.